من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيد الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم الخير الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم رؤوف مالك الجلال والإكرام المقسط الجواب الغني المغني البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وعدد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فكهنا في الدين وعلمنا بالتأويل واجعلنا من عبادك الصالحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Is nak baca buku? Ya. Gini muka ada syidah kan? Syidah dan rukhawah kan? Ini dah masuk syidah dan rukhawah. Rukhawah ataupun rikhwah. Dia dua boleh. Rukhawah ataupun rikhwah. Okey, sebab kita dah masuk sifat-sifat yang memiliki lawan. Sifat yang berlawanan ataupun sifat berpasangan. Sebelum ni kita dah masuk hams dan jahar. Hams dan jahar. Hams dan jahar tu, huruf hams adalah apa dah Faiz? Dan jahar.
Oh, baru situ ke? Baru Hams dan Jar? Tak, yang sebelum ni kata. Sebelum ni adalah huruf hams dan Hams, jahar kan. Hams tu udara terlepas, Jahar udara tertahan. Okey. Hams, Fahad, Syahu, Sun sakat kan? Fahad, Tahu, Sun sakat. Fa, Af, Fahathahu syakhsun Syaksun sakat. Fahad, Tahu, Syaksun sakat. Ada 10. Hamas. fahathaha shin kha sad sin kaf ta. Kata. Okey. Okey. Okay, hari ni Syidah dan faham dah maksud tu, faham Mas Amas tu. Faham. Maknanya antara Fahad, Tahu, Syaksun sakat tu ada yang udara yang kuat lepas, macam huruf Shin tu kuat. Ash. As, as, dia ada yang kuat, udara terlepas, ada yang tak kuat. Kena tengok sendiri. Kena buat Maknanya perbandingan. kita kena satu-satu lah, satu-satu huruf baru kita kena tahu. Satu-satu. Mi ada buat dalam satu buku tu, tekatan tu, tapi tak buat kat sini. Kha tu tidak kuat sangat. Ha simpul tu pun tak kuat sangat juga. Tapi kalau ha ni, kalau dia mati memang kuat sikit. Huruf fa dia ada ta'afud pula, sifat dia. Fa fi fu. Okay. Maknanya huruf yang dia ada pula sifat khas, sifat tunggal dia. Nanti kita pergi belajar kat sifat tunggal ni, sifat berlawanan dulu. Okey, jadi kepanjangan dia punya udara mengalir tu ada yang kuat, ada yang tak kuat, ada yang ringan. Okey, Syidah. Kenapa Mariam? Dia tidur tadi kat rumah Ayah tu. Oh. Dia petang sampai ke malam tidur. Ni baru jaga. Dia kata dia penat. Mariam penat. Go tidur. Go sleep with Mika. Go sleep on the bed. Okay? Nak makan? Okay, go eat first. Alright. Okay. So kita masuk kepada asyiddah wal rakhawah. Apabila hams dan jahar tidak berkaitan dengan aliran nafas atau udara, sebaliknya syiddah dan rakhawah berkaitan dengan aliran suara. Maksudnya apa ni? Syiddah suara tertahan, rakhawah suara terlepas. Okey. Tak, apa maksud dia? Apabila hams dan jahar tidak berkaitan dengan aliran nafas atau udara, sebab syiddah dan rakhawah berkaitan dengan aliran suara. Oh, maknanya hams dan jahar ni tak ada kaitan langsung dengan udara tu. Tak ada berkaitan dengan udara. Tapi nanti baca dulu, nanti Amin cerita. Baca dulu. Dia berkaitan ke? Kaf dengan ta dia ada berkaitan dengan syiddah. Tak, ya hams dengan jahar. Bukan berkaitan dengan aliran nafas ke atau udara? Tak. Aliran nafas dan udara. Aliran udara dan nafas. Kenapa dia kata tidak berkaitan pula? Tak berkaitan dengan jahar dan dengan syiddah dan rakhawah. Sebab dia suara. Syiddah dengan rakhawah ni suara. Tak, ni Mika bagi tahu. Apabila hams dan jahar tidak berkaitan dengan aliran nafas atau udara. Kan salah kan? Dan aliran suara. Dia berkaitan kan? Apabila hams dan jahar tidak berkaitan dengan aliran nafas, aliran tak salah tu. Dia salah tulis ni biasa. Buang tidak. Apabila jahar dan berkaitan dengan ni, tidak tu buang. Ni kena bagi tahu editor dia. Dah dia ni hak dia baru buat, dia dah edit dah hak baru. Oh ya. Yeah. Buku baru dia dah edit dah, ni hak lama. Hak mula-mula dia buat. Apabila hams dan jahar berkaitan dengan aliran nafas atau udara. Syiddah dan rakhawah pula berkaitan dengan aliran suara lah. So dia tak ada kaitan dengan nafas atau udara lah. Dia dengan suara sahaja. Suara sahaja. Syiddah artinya kuat. Secara istilah bermakna tertahannya suara saat huruf-hurufnya diucapkan. Cirinya adalah huruf-huruf syiddah tidak bisa dibunyikan saat dalam keadaan sukun. Hal ini disebabkan saat menekan makhraj, suara langsung terputus. Huruf-hurufnya terkumpul pada kalimat hamzah, jim, dal, qa, ta, ba. Ajib qatin bakat. Tapi qatin bakat. Tapi mi guna istilah mi qataba jadun akad. Senang. Qataba jadun akad lagi senang buat. Lagi senang. Tu masa mi nak periksa mi buat ubah. Kalau tidak ajib qatin bakat tu payah. Qataba jadun akad senang. Qataba jadun akad. Akad hamzah kata. Okey. Maksudnya huruf-hurufnya terkumpul pada kalimat qataba jadal hamzah kaf dengan ta. Ni kira macam huruf qalqalah.
huruf qalqalah ada tambahan sikit lah. Huruf qalqalah dengan ta dengan kaf huruf hams. Okey, ini huruf-huruf syiddah Hmm. sebagaimana perkataan Imam Ibnu Al-Jazari, mahmusuha fahassahu syakhsun sakat. Syadiduha lafzu ajid qatin bakat. Huruf yang bersifat syiddah terhimpun dalam lafaz ajid qatin bakat ataupun qatabajadun akad. Senang. Kota baca dah. Saat mengucapkan huruf-huruf syiddah yang sukun, suara langsung terputus dengan sendirinya sebagaimana pada huruf qatabajadun yang mana suaranya terpantul. Apa maksud dia tu? Kota baca kan dia terpotong kata akko terpantul kan. Aja dia ada. Kan ada. Itulah qalqalah lah. Dah huruf jid dia qalqalah jangan masuk qalqalah, dia syiddah. Maknanya syiddah dia tu ada dua. Satu kita bagi kepada qalqalah, satu kita bagi maknanya huruf syiddah yang betul-betul syiddah kan qatabajadun akad kan. Hamzah yang paling betul-betul syiddah. Yuk terus dia ke ni. Dia berhenti terus, tersekat terus. Dia terus ke belakang. Yuk kan macam ni buat macam ni kan, macam ni buat contoh hari tu kan. Katalah ni kan. Jadi dia terus ke sini. Yuk. Tapi sedangkan huruf qalqalah akqa. Aja dia tetap. Ni syiddah lah, syiddah bagi huruf-huruf tu. Kalau huruf hams pula akka. At. Gitu. Okey. Begitu pula pada huruf kaf dan ta yang mana setelah suara terputus keluar hembusan udara. Ak, at. Pada huruf hamzah sukun, suara terputus atau mengalami perubahan, taghyir. Baik berupa ibdal diubah menjadi mad, tashil dibaca dengan hamzah musahalah dan Hamzah hilang tu. Hamzah dihilangkan. Itu bagi qiraat lain tu is. Okey. Hamzah dihilangkan macam hamzah apa? Qiraat hamzah dipakai kalau yu'minu kan? Yu'minu. Kalau macam ni kan. Dia sebab macam mak badar kan ni ibda tu kan. Ibda mak tu maknanya dua hamzah. Kalau satu hamzah hidup, satu hamzah hidup, satu hamzah mati. Kalau baris hamzah tu mati, dia akan bubuh alif. Orang Arab dia tak boleh sebut dia payah dia. Jadi hamzah yang kedua tu dia tulis amanu. Imana. Jamiyun tu? Jamiyun tu tashil. Dia bukan hilangkan hamzah tu. Oh, itu tashil lah. Itu tashil itu satu-satunya ada dalam qiraat kita tashil. Tapi ada juga yang qiraat lain banyaklah. Yang qiraat lain banyak. Qiraat lain macam kita ada satu lagi yang qiraat ni kita boleh juga Allah tu kan. Allah tu boleh juga yang tu. Yang qiraat kita ada. Tapi yang betul-betul tashil yang tu lah jamiyun yang tu je. Diguna pakai yang macam Allah tu bagi pengajar-pengajar mengajar Quran dia kena tahulah. Okey, itu yang tu ibdal jamiyun. Ibda ingat ibda tu bila hamzah dalam dua kata. Hamzah mati, satu satu hidup. Kalau hamzah tu baris di hadapan dia akan bubuh waw. Kalau hamzah tu baris di bawah dia akan bubuh ya. Jadi imana utuni. Amanu. Gitu. Dia bubuh huruf mat. Jadi dia baca dua harakat. Kecuali surah ni lah kan, ituni tu kan. Jamiyun. Okey terus. Okey. Huruf syiddah sakinah, qalqalah, hams dan taghyir. Qalqalah qatabajada, hams al-kaf dengan wal ta, al-taghyir adalah huruf hamzah. Perlu diperhatikan bahawa huruf kaf dan ta termasuk huruf syiddah yang suaranya tertahan saat kedua huruf ini diucapkan. Kerananya berhati-hatilah saat mengucapkan kedua huruf ini. Alhamdulillah. Hal ini dikarenakan keduanya juga memiliki sifat hams, yakni mengalirnya udara saat keduanya diucapkan. Jangan sampai hamsnya terlalu mendominasi sehingga menghilangkan sifat syiddahnya. Okey. Kedua sifat tersebut harus tampak saat huruf tersebut diucapkan. Imam Ibnu Al-Jazari mengatakan wara'i syiddatan bikafin wa bita kasyirkikum wa tatawaffa fitnata. Peliharalah sifat syiddah pada huruf kaf dan ta sebagaimana dalam kalimat syikrikum
tatawaffa Asyirkikum. okey. Apa Ifaham tak? Ifaham tak? Syikrikum. Dia kata apa tu? Dia kata jangan hilangkan apa? Jangan hilangkan dia punya apa? Jangan hams terlalu kuat sampai hilang syiddah dia. Maknanya kena ada dua-dua. Kasyirkikum, mana sebut jangan ni lah, jangan kasyirkik, sebut satu-satu huruf, jangan satu pendek satu panjang gitu. Nak banyak itu apa? Tonasi suara kita tu biar sama. Okey. Rokhawah juga sering disebut rikhwah. Adalah mengalirnya suara saat mengucapkan huruf-hurufnya. Cirinya adalah saat mengucapkan huruf-huruf rokhawah yang sukun, kita bisa mengalirkan suaranya tanpa jeda. Jeda tu maksudnya? Tanpa jeda ni tanpa terputus. Kami rasa ke jeda ni terputus biasa. Apabila suara masih terputus, artinya sifat rokhawah pada huruf tersebut belum sempurna. Okey. Oleh kerana itu, huruf-huruf rokhawah yang sukun mesti disempurnakan suaranya satu harakat tanpa terputus. Huruf-hurufnya adalah selain huruf-huruf syiddah dan ba'inah yang terkumpul pada kalimat khudh, 'idda, hadda, fadda, syawsu, zayya, sahin. Ambillah sebahagian yang sedikit. Khudh, membahagikan pakaian kepada orang lain, itu makna dia lah tu. Okey. Untuk memperjelaskan perbezaan antara, tengok syiddah dengan rokhawah tu. Cuba Pak Is tengok. Untuk memperjelaskan perbezaan huruf syiddah dan huruf syiddah dan rokhawah, perhatikan contoh berikut. Jadi atas tu syiddah kan, rokhawah kan. As, ash, ha, kalau tambah. Tapi kalau huruf syiddah, tengok dia ada tertahan suara kan. Ada. Okey. Itu maksud dia. Tapi tak bermakna syiddah tu. Syiddah kan maksudnya syiddah tu kuat. Maknanya dia tekanan dia tu ada. Dia ada pantulan. Ada tertahan suara. Ta dengan kaf macam tak kuat sangat je. Tak dia sebab hams. Sebab dia hams. Tapi dia masih kategori syiddah. Dia tidak kategori syiddah. Sebab dia tak kuat. Dia lemah. Hams tu lemah. Syiddah. Maksudnya dia dalam huruf syiddah. Tapi kan dia ada bahagi pula qalqalah, hams dan taghyir. Tapi maknanya dia masih bawah kategori huruf syiddah. Kategori sudah dah sebab dia ada tertahan tu. Suara tu tertahan baru ada hembusan udara. Tapi tak adalah syiddah sangat. Dia tertahan tu. Sebab dia tertahan lah, so dia kategorikan bawah syiddah. Jadi kekuatan dia tu ada selain daripada huruf lain. Kan macam huruf lain, za, az, ra, ar, ma, am. Jadi dia terus saja kan. Itu maksud dia. Macam kekuatan tuah letak di mana lah. Huruf ta. Terus mengalir je kan. Yang lain, yang tu dia tak ni. Macam tu lah. Boleh faham? Dah boleh faham Okay. Mi baca ni baru mi faham. Oh, sama ni tak apa-apa faham, ni baru faham sikit. Nak kena banyak kali baca baru boleh faham. Baris pertama merupakan huruf-huruf rokhawah. Sin, shin, ha dengan fa yang ada tanda mati lah. So kalau kita baca as, ash, af. Tanpa batu huruf di depannya, ia bisa langsung diucapkan dan sanggup bertahan dalam beberapa waktu. Silakan praktikkan. Okey, as, ash, af, aj, ad, at, ak. Okey. Bandingkan dengan huruf-huruf yang berada pada baris kedua di mana suara dari huruf syiddah akan sulit keluar tanpa bantuan huruf hidup di depannya. Betul? Maaf, so maknanya dia nak kata di sini huruf-huruf syiddah ni tak boleh disebutkan tanpa ada huruf sebelum dia. Betul. Sebab tu dia ada dua kategori tu. Kalau macam sin mati, boleh sebut lagi. Shin, fa. Kalau fa, tapi kalau jim, tak boleh sebut. Dal, tak boleh sebut. Betul. Okey, kau dah faham dah. Itu lah. Tapi baca ni baru ni faham. Sebab tu dia kuat, dia terlalu kuat, dia kena ada huruf sebelum dia untuk baru dia boleh disebut. So huruf syiddah.
Quran lain tak ada nak jelas macam ni kan. Betul. Yang buku tajwid lain tak dia tak sedetail ni lah. Alhamdulillah lah. Sebab tu buku tajwid. Ni kan buku Tajwid juga. yang ada sifat huruf apa semua. Tajwid tapi ustaz ni dia mendalami lagi buku-buku Arab tu. Ada dia hantar buku Arab kami dua jilid tapi minta tak kerti nak baca. Oksigen. Kalau Faiz pandai bahasa Arab boleh Faiz baca buku tu. Betul. Kenapa Mariam? Apa dia Mariam? Nak duduk dengan daddy. Mariam pun nak baca juga. Bolehlah Mariam nak baca sama Nenda. Okay, next kategori adalah bainiyah. Sifat huruf maksudnya adalah bawah bainiyah atau tawasuq. Di antara syiddah dan rakhawah terdapat huruf-huruf yang memiliki sifat pertengahan di antara keduanya. Huruf-huruf tersebut memiliki sifat di antara syiddah dan rakhawah. Okey. Ibnu Al-Jazari berkata wa baina rikhwin wasyadid wasyadid lin Umar wa sab'u ulwin hussan dagtin qad haras hasar. Di antara rakhawah dan syiddah lin Umar. Maksudnya Lin Umar, lembutnya Umar, Lin Umar. Maknanya pertengahan. Huruf pertengahan. Bagi huruf ini. Sebagian ulama menyebutnya tawasud, sebagian lain menyebutnya bainiyah atau baina di antara. Hurufnya ada 5, yakni lam, nun, ain, mim dan ra. So maknanya huruf lin Umar ni adalah asinglah daripada syiddah dan rakhawah. Dia pertengahan. Okay. Sebab tu kalau kita baca tu kan jangan tak boleh. Dia 3 suku je. Dia tak boleh tak boleh panjang. Dia tertengah lebih. Al dia tak boleh tak boleh macam tu. Mana dia 3 suku. Kalau ikut edah matematik 3 suku lah daripada panjang tu. Okay. Huruf-huruf ini tidak tertahan suaranya bila diucapkan sebagaimana huruf syiddah. Namun aliran suaranya juga tidak selembut dan seringan huruf-huruf rakhawah. Kerananya disebut huruf pertengahan. Okey, sebab itulah disebut sebagai huruf pertengahan, iaitu tawassuq atau bainiyah. Ataupun baina. Penjelasan bainiyah pada huruf yang 5. Pertama, bainiyah pada huruf lam. Bainiyah pada huruf lam adalah dengan mengalirnya sebahagian suara ke tepi kanan dan kiri ketika mengucapkannya. Disebabkan terhalang oleh hujung lidah yang menyentuh langit-langit. Kan dia terhalang tengah-tengah tu, jadi kiri kanan. Betul. Okay. Dan dia terhalang tengah-tengah jadi dia keluar. Dapat dikatakan bahawa suara mengalir ke arah sisi kanan dan kiri. Mulut tampak depan. Okey. Kedua, bainiyah pada huruf ra. Bainiyah pada huruf ra adalah dengan mengalirnya sebahagian suara melalui celah kecil ketika mengucapkannya. Disebabkan terhalang oleh sebahagian besar hujung lidah yang bergetar menyentuh langit-langit. Okey, the ar. So maknanya ingin udara tu keluar daripada hujung lidah. Sebab tu dia bergetar. Ketiga, bainiyah pada huruf nun dan mim. Mengalirnya sebahagian besar suara melalui rongga hidung saat mengucapkan huruf nun dan mim disebabkan tertutupnya makhraj mulut. Nun. Memang dia punya hidung terbesar. Dia terus ke hidung. Keempat, bainiyah pada huruf ain. Mengalirnya sebahagian suara saat mengucapkan huruf ain disebabkan kembalinya bahagian epiglottis. Epiglottis tu kat mana? Epiglottis kat dekat ni, kat apa yang dia ada panjang tu kan? Anak tekak. Epiglottis ni bukan ni kan yang tu kan? Ada dalam muka surat yang awal-awal tu dia ada tulis epiglottis. Epiglottis bukan anak tekak Epiglottis bukan yang ni yang ada panjang tu kan? Cuba tengok muka surat 20 tu. Dia ada panjang sikit dekat antara pangkal hidung dengan tu. Okey, epiglottis di situ. Kat situ lah. Ain tu kat situ tengah. Sini Antara rongga hidung dengan rongga mulut tu kan. Tu dia jangan jangan tu tak mahu macam tu je. Gitu je.
Mariam sayang. Okey, Mariam baca juga Mariam. Okey. Peringatan saat mengucapkan huruf-huruf syiddah dan rakhawah. Huruf-huruf rakhawah sakinah harus diucapkan mengalir. Jangan sampai terbaca sebagaimana huruf-huruf syiddah yang tertahan. Sedangkan huruf-huruf bainiyah memiliki sealiran suara namun tidak sederas huruf-huruf rakhawah. Huruf-huruf syiddah sakinah menekan kuat ke makhrajnya. Pada hamzah di akhir kalimat mesti dinabar untuk menunjukkan keberadaannya. Maksudnya apa? Mesti dinabar. Apa maksudnya nabar? Nabar tu tekanan yang kuat. Bukan tekanan yang kuat, maknanya terus kuat, ada tekanan yang kuat sikit daripada biasalah. Tu nabar lah tu. Ketiga, pada qaf, ta, ba, jim dan dal dipantulkan. Qataba jadal. Maknanya dia ada suara lain dipantul. Pada kaf dan ta ditekankan hingga terhembus udara atau nafas. Ak, at. Berhati-hatilah dengan ikhtilas dan isba'. Ikhtilas artinya memendekkan harakat suatu huruf sehingga terdengar lebih cepat dibandingkan huruf di sebelahnya. Ya'idukum terus dia kena ya'idukum, bukan ya'idukum. Gitu kan, tak ada seorang baca macam tu. Ada kadang-kadang yang kalau orang tengah berlagu kan, dia baca dia terberhenti sekejap, dia nak pendekkan suara, pendekkan huruf tu, harakat. Tak boleh, salah tu. Ini kita biasa buat ni. Memang biasa. Kita ni macam dia bagi contoh ni, ya murukum. Kita bisa ya murukum. Sebab tu dia tak boleh, kena betul-betul hati-hatilah. Kalau betul-betul ya murukum, jangan ya murukum, tak mau. Kadang-kadang kita je khalaqakum ya'idukum. Khalaqakum, jangan khalaqakum sekejap, maknanya nada suara tu tak sama. Khalaqakum dia terus antara dua tu cepat. Kita nak bagi sifat kepada huruf-huruf tu dengan sempurna. Dengan sempurna. Itu banyak yang kori-kori kita tu baca. Sebab tu dilarang baca laju-laju ni. Memang. Maknanya banyak kesalahan kita tu kalau kita baca laju. Memang sifat huruf tunggal langgang. Tunggal langgang kalau tambah-tambah kalau yang hafiz Quran. Habis. Belum lagi tebal tipis. Baris saja pun dah salah. Banyak nanti esok Quran yang itu kita. Jangan, sebab tu kena hati-hati baca, sebab itulah watatil itu Quran tu kan tartil tu. Tartil tu baca maknanya jangan laju, jangan nak kejar masa. Waratil Quran tartila. Itu maksud dia tu. Sebutan baris biar betul, sebutan huruf biar betul, harakat biar betul, banyak tu kalau kita nak perhati. Bacalah Quran dengan tertil. Tartil. Kalau nanti kan dah lah tebal tipis tu salah, kalau salah tebal tipis lagi lah awak mana yang besar tu. Yang ni biasa buat ni. Ya'murukum. Sebab itulah kita kena belajar Quran ni sampai mati. Ya'idukum. Sebab tu Imam Syafi'i, guru Quran dia saja 40 orang. Imam Syafi'i itu 40 orang, yang ni tak dijelas, mungkin banyak lagi. Sebab setiap guru dia pendengaran dia lain-lain. Betul. Tapi jangan ni cakap itu kat orang Melayu kita. Baru 8 orang guru pun dah jadi ulama dah. Baru belajar 8 orang dah kata dia ulama dah. Sebab itulah Mi kata, Mi jangan panggil guru, Mi belum sempurna lagi, banyak benda lagi. Bahasa Arab dah tak tahu. Main baca je. Okay. Alhamdulillah lah banyak buku-buku dah ditranslate ke bahasa Melayu, bolehlah baca sikit-sikit, tak faham Arab pun. Okey, tambah lagi. Sambung. Sedangkan isba' adalah menambah huruf atau menambah kadar panjangnya suatu huruf. Isba' dikenal juga dengan istilah tawallud atau tamtid. Okey, al-tamtid. Tamtid. Dia baca faman ya'mal ya'mal. Alis faham tak macam mana cara setengah orang baca kan? Famai macam tu. Dia kena terus famai terus ke huruf ya. Ada setengah orang baca famai, dia ada macam ada ruang. Okey. Kun tak mau macam tu. Ini untuk huruf-huruf ni lah kan? Ni untuk huruf apa? Lin Umar ni kan? Ifat ni. Lin Umar ni. Bukan ni isbat. Kan ni untuk Lin Umar ni kan? Dia bukan Lin Umar ni. Dia nak cerita ada yang menambah huruf. Macam kuntum kan? Lin Umar lah ni. Kuntum
Nampak contohnya macam semua boleh Umar ni. Yelah. Tapi dia nak cerita ni kat sini pasal menambah huruf. Faman macam sepatutnya famai ya'mal kan, tapi dia tambah famai, dia ada ruang. Kata sepatutnya kuntum tak mau macam tu. Sepatutnya ini innalladzi tak mau ada ayunan tu. Innalladzi ada banyak orang baca. Kuntum oh dia baca ni kuntum, dia baca kuntum, dia baca ku dulu, lepas tu baru nak dengung, lepas tu dia kena terus dengung lah kuntum. Terus masuk macam supaya innalladzi kan, sepatutnya inna je kan. Ada orang buat hanyunan. Tak mau macam tu. Kena kalau orang baca qiraat lah biasanya, bukan macam kalau baca ni lah apa yang dengan lagu-lagu tu. Berlagu lah. Banyak kan orang berlagu sebab tak lagu. Dia akan tambah ni kan. Yang menambah. Hanya kalau menambah huruf. Betul lah dia. Innalladzi. Dia sebab dia mana dia tambah asli, mat asli dulu kat awal tu. Asli ke? Bukan mat asli, mat lin lah kan. Banyak, memang banyak. Sebab dia tak belajar sifat huruf dengan sempurna tu jadi macam tu. Inilah kot yang dimaksudkan kot ni, yang dia cakap tu, yang kita tak boleh nak tambah-tambah tu. Memanglah. Tambah-tambah kalau waladdah, memang tambah tu sebab dah bergerak peti suara tu memang menambah huruf lah. Itu memang misal lu buat tu. Waladdah. Itu maksudnya ni. Yang dimasukkan tu isbak ni lah. Maksudnya kita tak terus masuk macam contoh ni kan. Kita tak masuk dengung dia terus tu. Kemudian kita ada tambahkan mat kat depan dia tu. Ada ruang. Betul. Kita tambah mat sebelum masuk dengung tu. Itu yang salah tu. Bacaan macam tu. Tapi biasanya lagu tu pun salah juga. Harakat tu pun salah. Kepanjang harakat tu. Banyak orang buat macam tu. Apa? Waladhalin. Tak mau dia. Waladhalin. Macam tu je. Mi ada baca. Tapi Mi tak boleh nak hantar yang Pak Arak baca Quran. Kita tengok imam ni lah baca macam mana. Apa boleh pasang Ustaz? Boleh tengok. Tapi imam yang baca kebanyakan tu dia tak ni dia orang ambil masa dia dia solat. Kebanyakan lah. Tak dengar. Kita ambil yang masa dia solat. Sekejap tengok. Kebanyakan yang imam dia tak berlagu. Panjang je tu, betul je dia. So kena ambil yang baca solat lah. Okey, kita nak ambil sekejap. Ada Mi tengok TikTok dulu yang Arab punya tu dia ni. Betul dia cari-cari tak jumpa. Kita ambil Husari, okey Mi, Husari. Husari. Husari kita tengok bacaan Al-Fatihah Okey. Ni record kan? Ikhtilas maupun isbat merupakan kesalahan yang mesti dihindari oleh setiap pembaca Al-Quran. Kerananya kita harus memahami kadar panjang harakat setiap huruf hijaiyah. Memang kita kena faham. Betul-betul faham harakat dia macam mana. Tak ada. Memang dia tak buat lagu-lagu ni. Memang Mi tak dengar. Mi tak dengar. Dia tak dengar kan? Dia panjang gitu je, straight je kan? Straight je. Dia tak ada. Tak ada, dia tak ada. Dia baca tak? Al-Fasi. Okey, dah baca. Dia tak ada panjang. Dia tak ada macam kita baca. Kita kata fudah. Orang Melayu kata fudah. Kena ada fudah baru sedap. Memanglah. Nak suruh ada tu, nak suruh sedap. Sedap. Ada. Ni tak dengar. Tak dengar? Tak dengar langsung.
Sebab apa pasang kuat dah ni? Tak dengar. Tak tahu dah, tak tahu kenapa, tak dengar. Oh, sebab apa pasang yang Al-Mishari Al-Alfasi, dia ada punya wah. Macam tu ada. Ada sikit ada juga. Ada. Kalau Al-Mishari lah, Mishari kan imam masjid juga kan? Mishari Al-Alfasi imam Mekah juga kan? Kena clarification lagi Umi. Memang lah. Kan tu. Nantilah minta tanya Ustaz. Sebab dia ada satu lagi Huzaifi. Mi dengan ada ustazah dalam YouTube, dia kata tu bila kita bergeraknya peti suara maknanya bergerak huruf. Buat fudah tu, jangan ada fudah dia tu. Salah. Kalau macam Al-Huzaifi dia macam waladdallin. Tak apa waladhdallin. Dia tak ada kan? Waladhdallin. Waladdallin. Macam tu. Faham? Ini dengar tak? Waladdallin. Macam tu. Dia ada juga lah macam dia ada, bukan nak kata dia tambah, dia mendata. Waladdallin. Macam tu. Dia naik, lepas tu turun. Yalah sebab dia naik ke lam tu. Waladdallin. Dia nak naik ke lam tu. Kan? Waladdallin. Yang saya rasa yang cikgu ni maksudkan tu lah, isbak ni lah. Maknanya kita tambahkan mat kat depan dengung. Itu memang betul, kita memang menambah lah. Anak murid mi pandangan juga kan memang banyak dia buat macam ni. Dia sebab dia tak tahu tajwid, dia berlagu, dia tahu lagu. Ni memang banyak dia buat. Tak mau tak mau macam tu. Memang banyak anak murid mi. Sebab dia nak baca sedap. Tu dia tambah mat lah kat depan tu. Memang dia tak masuk terus dengung tu. Sebab bacaan patutnya kuntum. Dia ni kuntum. Dia memang tambah mat. Memang confirm. Kalau buat macam tu memang tambah mat. Betul? Bila dengung tu. So, yang bila dengung lah. Bila dengung memang nampak obvious lah. Yang ni pun memang contoh dengung ni. Tak ada yang tak dengung. Semua dengung ni. Ni ada dengung kan ni? Faman ya'mal. Kuntum. Innal ladzi. Tu semua yang dengung lah. Saya rasa isbak ni prominent dekat yang dengung ni kot. Memanglah yang ni lah. Okay, so dia kata baik ikhtilas maupun isbak merupakan kesalahan yang mesti dihindari oleh setiap pembaca Al-Quran. Kerananya kita harus memahami kadar panjang harakat setiap huruf hijaiyah. So main jangan over-over sangat lah bila baca. Kita baca cara kita baca tu lah. Ukuran panjang, tengok ukuran panjang tu. Syiddah. Okay, saat berharakat, ukuran panjang huruf. Saat berharakat, syiddah, kutiba, apa maksudnya? Huruf syiddah tu, kutiba. Kutiba. Bainiyah, na'imma, rakhawah, suhufa. Saat sukun, rakhawah, aslim. An'amta, bainiyah, an'amta. Syiddah, akbar. Okay. Aslim. Okey, durasi habiskan ni ya. Durasi huruf saat berharakat ataupun sukun sangat bergantung pada sifat yang melekat padanya. Namun bila diukur dengan tempo membaca Al-Quran, ia harus sesuai dan dibaca secara konsisten. Rakhawah paling panjang lah. Yang pertengahan, syiddah paling pendek. So, dari segi harakat dia berbeza-beza. Berbeza-beza lah. Berbanding dengan durasi zaman huruf syiddah. Tu habiskan cara mengucapkan huruf. Okey, cara mengucapkan huruf-huruf bertasydid dilihat dari sifat syiddah dan rakhawahnya. Huruf-huruf rakhawah harus diucapkan dengan suara yang mengalir tanpa henti. Dalam hal ini termasuk huruf waw dan ya. Walaupun keduanya mesti dinabar saat bertasydid, bukan berarti menghilangkan sifat rakhawahnya. Iyyaka na'budu. Awwam. Macam tu. Dia bagi nabar sikit, tekanan yang kuat sikit. Awwam, Iyyaka na'budu. Huruf-huruf dia tak mau tekan, tak macam tu. Iyyaka ada maknanya ada rasa di tengah lidah kalau huruf ya tu. Iyyaka na'budu. Iya, ada rasa di tengah lidah sebab ya tu. Ya, okey.
Huruf-huruf syiddah diucapkan dengan suara yang tertahan dan tidak dialirkan. Huruf-huruf bainiyah selain ghunnah diucapkan dengan menampakkan sedikit aliran suara, tidak terputus sebagaimana huruf-huruf syiddah. Pun tidak mengalir deras sebagaimana huruf-huruf rakhawah. Boleh. Boleh. Azza. Azza. Huruf za, huruf rokawah kan? Azza. Bainiyah. Azza. Huruf bainiyah. Huruf bainiyah amma. Huruf bainiyah selain ghunnah diucapkan dengan menampakkan sedikit aliran suara. Ain dengan apa? Ain. Ain dengan ra dan lam je. Allah. Al. Bukan kuat sangatlah, jangan al. Al tengah kan? Bukan macam tu. Ar-Rahman tengah-tengah kan? Kita rasa pun tengah-tengah. Betul. Tapi dia pun tak menari deras jugalah macam rakhawah. Dan huruf-huruf gunnah diucapkan dengan menyempurnakan gunnahnya dan menahan suara sepanjang 2 harakat gunnah. Kita tambahkan dia akan jadi isbah. Inna, betul. Okey, so nanti kita akan sambung isti'la dan istifal. Right. Okey. Kita punya bacaan Quran sampai mana dah? Macam itu sampai ni Al-Quran itu sucikan Tuhan. 21 kan Is? Sabar. Surat 21 kan? Surat 21. Hari ni muka surat 21 kan? Rasa dah sampai apa? Ni dah kan? Sayaku dah. Ni tak ada tanda pula. Hari bulan ni tak ada. Hari tu kita ada baca sampai second juz dah kan? Awak ada ni. Ni ada tanda kat muka surat 21. Oh ya ke? 21 lah, baca je lah 21, tak ada masalah pun. Bukan 21 Is, terus sayaku. Masa kat tu kat sayaku. Juzuk yang kedua. Biasa juzuk yang pertama dah habis ke? Dah sampai juzuk yang kedua dah. Juzuk yang kedua lah. Alright. So nak baca ni share sikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lagi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن dengung sikit. Bitabi'i dengung sikit. وما بعض
وما بعضهم بتابع وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. Nak baca lagi. Satu lagi. Baca lagi lah. Buat 2 muka surat ke tu. Mhm. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها Walikullin ada bunyi waw. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منكم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون واذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Okey. Kita tunjuk sikit Is. Boleh? سيقول السفهاء Tu baru dengar. Ha? Is pasang saya aku dulu siapa? من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Aqim dia tak ada kan? Tapi kalau Umi dengar apa Mishari Al-Fasi dia ada bunyi ni. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Itu Mishari. Kalau Minsyawi juga. Minsyawi tak pasti. Saya tak dengar lagi. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها Tak sama orang macam tu yang قل لله المشرق والمغرب Suraim. Al-Huzaifi. سيقول السفهاء Sorry. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك Ini Sudais. وكذلك جعلناكم أمة
كلمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Dia baca dua-dua harakat. Sebab dia baca ni kan untuk ni apa Dia baca kiraat dia tu, dia doa apa jamak jaiz pun dia baca dua harakat. ni Sa'ad Al-Ghamdi. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. Okey. Nak sambung lagi? Okey dah kot. Okey. Ni. Alright. Okey, sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Okey, jumpa lagi. Mak nak pesan aja tak?